Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khaira illa Allah ma sya Allah la yasrifu su'a illa Allah ma sya Allah ma kana min ni'matin fa minallahi ma sya Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita panjat puji dan syukur kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah dan taufik. InsyaAllah kita dapat sama-sama lagi pada hari ini insyaAllah. Kitab-kitab penawar bagi hati, kitab yang kita guna kat sini Salih Asmat sejak sekian lama. Mudah-mudahan insyaAllah Salih Asmat Allah berikan kepada kita kefahaman. Kita masih membincangkan tentang qalbun, hati. Perbincangan kita masih qalbun, masih dalam bab yang kedua, bab berkaitan dengan hati. Salih ala Muhammad. Kita dah bincang hari itu tentang tiga perkara, qalbun, roh dan nafs, mempunyai makna yang sama, yang disebutkan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita sambung pada perbincangan berikutnya. Tuan boleh rujuk pada kitab tuan-tuan yang tuan-tuan bawa seorang satu tu. Alhamdulillah. Oh, insyaAllah. Dulu waktu mula-mula mengajar kitab seorang satu tuan-tuan, lepas tu semua tuan-tuan pekat-pekat dua hafal belakang. Alhamdulillah. Saya tak hafal tu, saya buat kitab. Baik, saudara tuan. Kemudian lazimkanlah olehmu akan memelihara jantung engkau daripada segala kelakuan yang dicela seperti takabbur dan riya, dan akan menghiasinya dengan segala kelakuan yang dipuji seperti sabar dan merendah diri kerana beberapa perkara. Kita macam mana cara pula kita nak kena jaga jantung kita ni pun, qalbun kita ni pun, hati kita ni daripada segala kelakuan yang dicela. Kena buat keluar semua kelakuan-kelakuan yang dicela. Dia bagi dua contoh tadi, iaitulah yang pertama takabbur dan yang kedua riya. Dua benda yang tak boleh dua ada dalam hati kita ni. Sallallahu alaihi wasallam nak kena bawa keluar. Nombor satu sekali, rasa besar diri. Apa saja benda nikmat walaupun sikit yang ada dekat kita, dia boleh bawa kita kepada besar diri. Lebih pada orang macam tu lah. Hang tak ada apa yang aku ada. Sallallahu alaihi wasallam. Nak tahu kita besar diri tuan-tuan sekalian ataupun tidak, kita selalu pandang rendah pada orang lain. Selalu tengok orang tak ada apa-apa. Selalu tengok kita ni lebih belakang. Tuan ingat Nabi kata apa? Sallallahu alaihi wasallam. La yadkhulul jannah, takkan masuk syurga an-namam. Takkan masuk, la yadkhulul jannah, takkan masuk syurga, Sallallahu alaihi Muhammad, orang-orang yang walau hanya sebesar zarah dalam hati dia takabur. Sebesar zarah aja, bukan banyak, bukan tunggu banyak, sebesar zarah aja. Dan yang keduanya, sifat yang tak boleh ada dalam hati kita ni, nama riya. Kita ni tuan-tuan, Allah uji kita ni subhanallah tak sama macam ujian yang dilalui oleh orang dulu-dulu. Orang dulu-dulu Sallallahu alaihi Muhammad tak ada benda ni, susah nak dapat benda ni, nama riya. Kita apa saja ibadat dan amalan yang kita buat pada setiap hari, senang-senang aja nak jadi riya. Tahu pasal apa? Dengan satu benda aja, nama handphone. Dulu adik-beradik kita, tok kita, mak kita pergi umrah, pergi haji, tuan-tuan tahu tak, tengok tak macam mana dia pergi tawaf? Tengok tak macam mana dia pergi sa'i? Tengok tak? Tengok tak macam mana dia pergi melontang?
Tengok tak dia ambil gambar depan Kaabah tunjuk kita? Tak ada tuan-tuan. Apa yang dia buat tu dia dengan Allahnya. Dia balik tu, buat balik apa kita? Kurmanya. Dengan tu gelang tu. gelang ni kalau buat balik umrah wajib buat balik tu. Lepas tu kapal terbang yang gantung baterinya yang tu. Yang tu dia balik. Apa yang dia buat di sana, siapa pun tak tahu melainkan dia dengan Allah. Kita elok sampai saja sana, orang tahu dah. Waktu tawaf boleh buat live. Waktu sa'i boleh buat live. Saya tak tahulah tuan-tuan, orang nak kata saya kolok-kolok lah. Ada orang marah kat saya bila saya duduk teguk benda-benda macam ni. Tapi nak tunjuk kat siapa? Nak tunjuk kat siapa? Sampai masuk dalam raudhah. Tuan-tuan, sebentar lagi saya akan masuk ke dalam raudhah. Tuan-tuan ada apa-apa, tuan-tuan standby, saya akan buat live sekejap lagi. Ya Allah, nak buat apa? Nak buat apa? Duduk dia masuk raudhah tu, dia boleh pacak handphone sandak dekat dinding tuan-tuan, sambil dia semayang. Nak buat apa? Dapat apa? Waktu tawaf boleh buat live, waktu tawaf rakab. Untuk apa sebenarnya? Nak buat apa? Nak encourage orang, nak ajak orang untuk pergi umrah, pergi haji. Semua orang pun teringin nak pergi umrah, pergi haji, cuma mampu dengan tak mampu je. Betul dah. Boleh tak, senang tak nak jaga hati bila orang puji? Kita dapat nikmat tu, satgi orang puji. Betuhnya hang, seronoknya hang, aku tak dapat macam hang. Hang doa kat aku bagi aku dapat. Susah tuan. Maka apa saja jalan yang boleh mencetuskan riak daripada hati kita ni, tak tepi dulu. Tak tepi. Kalau buat benda ni satgi dia jadi riak, tak tepi, tak apa. Bukan orang yang nak bagi pahala kat aku. Ingat 3 orang yang Nabi SAW cerita pergi depan Allah nak masuk syurga, dan selayaknya dia masuk syurga. Apa dia? Nombor 1, orang yang jadi qari, alim, pandai hukum hakam dalam agama, baca Qurannya sedap, layak masuk syurga. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Yang paling baik daripada kalangan kamu ialah orang yang belajar Quran dan mengajar Quran. Nak masuk syurga? Ya, nak masuk syurga. Pasal apa ni? Qari, saya belajar Quran, saya mengajar Quran, saya mengalunkan Al-Quran, saya menyampaikan Al-Quran. Tahu Allah kata apa kat dia? Kadzabta, kamu pembohong. Kamu nak jadi orang yang disebut sebagai qari, kamu nak disebut alim, kamu nak disebut tok guru, kamu nak disebut syekh. Dah kamu dah dapat dah panggilan tu, malaikat seret wajahnya, lempak dalam neraka. Habis. Seorang lagi mai, pasal apa ni? Saya sedekah, infak fi sabilillah. Habis harta saya infak fi sabilillah. Seluruh harta saya infak fi sabilillah. Allah kata apa kat dia? Kadzabta, pembohong kamu. Kamu nak orang panggil kamu ni orang yang dermawan, hartawan yang dermawan. Dah, kamu dah dapat dah, orang dah panggil dah panggilan tu. Malaikat seret wajahnya, lempak dalam neraka. Habis. Mai seorang lagi. Pasal apa ni nak masuk syurga ni? Syahid fi sabilillah. Berjuang, berjihad fi sabilillah. Tahu malaikat kata apa? Tahu Allah kata apa? Kadzabta, pembohong. Bahasa kita sedap sikit, bunyi kasar. Pembohong. Kadzabta, pembohong. Salih Asyamad, kamu pembohong. Kamu nak digelar, kamu ni mujahidin yang syahid. Nak nama kamu disebut-sebut. Dah, kamu dah dapat dah panggilan tu. Malaikat seret wajahnya, lempak dalam neraka. Habis. Nak buat apa? Apa faedah kita dapat? Kadang-kadang tak ada siapa tahu kita buat apa pun tak apa tuan-tuan. Tak rugi apa. Tuan-tuan nak sedekah RM10 ke, RM1,000 ke, siapa pun tak tahu, tak ada masalah apa. Orang tahu mungkin bermasalah, tapi orang tak tahu tak ada masalah. Sebab kita bukan nak harap orang puji. Orang pujilah tuan-tuan bila orang suka. Kita duduk jadi AJK masjid, kita duduk khidmat dalam masyarakat. Salih Syamad duduk buat benda-benda macam-macam dulu. Waktu orang suka kat kita, semua bagus haji, bagus mamu, tak ada orang lain lagi bagus pada mamu. Mamu lah paling bagus sekali. Ni time orang tak suka, dia ini tak boleh pakai. Macam-macam tu. Sifat manusia macam tu. Kalau kita buat pasal manusia, kita akan kecewa. Buat kerana Allah, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan pasti tak akan kecewa. Kena buang.
Apa saja jalan yang boleh menyebabkan timbul riak pada hati kita ni, tak tepi dulu, tak lebih. Sebab bahaya pada hati. Bahaya. Saya bagi satu contoh. Nak cerita macam mana hati kita ni boleh tilt macam tu ya, sekali ya. Dia boleh tilt sekali tu ya. Saya mai kuliah ni contoh. Saya mai kuliah kat tempat tuan-tuan. Tak tahu tuan-tuan bagi tahu saya, Ustaz, satgi Ustaz kita pergi dekat satgi lepas daripada mayang ni, lepas daripada kuliah ni kita pergi rumah sebelah tu, ada seorang tu dia ditimpa musibah Ustaz. Ni kami buat collection, kita buat collect duit ni, kita pergi satgi nak pergi bagi sumbangan kat dia. Lagi Ustaz tolong bagilah bagi pihak masjid. Anda faham cerita tu setakat tu? Saya pun okey, tak apa. Duit saya ke? Tak, bukan duit saya, duit tuan-tuan collect. Lalu saya pun bukan ada apa ni, tak ada apa pula hati ni nak cerita kata bagus ke, nak tunjuk riak ke, tak ada. Saja nak terima jemputan tuan-tuan untuk pi tolong orang sebelah tu. Saya pun pi ya. Tuan-tuan pun pi ramai-ramai. Lepas tu ada sahabat pun semua mai buat rakam sekali, Saya pun pi bagi. Tuan-tuan, tiba-tiba video tu jadi viral. Orang semua pekat share. Dalam celah-celah share tu ada kata apa? Baguslah Ustaz. Dalam keadaan duk pergi dakwah apa semua sempat lagi, pergi duk ziarah orang susah, pergi duk tolong bagi apa semua. Masya Allah hebat Ustaz, tak ada orang macam Ustaz ni. Jafri Liu buat kat bawah tu. Contohlah. Tuan-tuan, tadi yang saya tuan-tuan tak ada apa kosong, ikhlas, clear tu, damailah hati apa ni. Damailah hati lah. Lagi sekali saya main, saya ditanya tuan-tuan, macam mana jiran sebelah tu dah okey tak lagi? Macam tu lah Ustaz, mereka duduk masalah lagi Ustaz. Tak apa, sekali jom kita pergi. Ini bukan orang ajak lah, saya sendiri yang offer. Lepas tu sekali, tuan-tuan, saya orang buat live, orang pergi tunjuk pula. Tuan-tuan, kali kedua tu, pergi bagi, tengok dekat dalam tu. Berapa orang share hari ni? Berapa orang tengok live kita hari ni? Berapa orang yang like ni? Pasal apa kurang pada hari tu ni? Pasal apa tak viral jadi macam hari tu? Tuan-tuan nampak tak? Tahu pasal apa? Pasal jalan nak dapat riak tadi dah ada dah waktu mula-mula kita bagi tadi. Cuba bayangkan tak ada orang rakam. Cuba bayangkan tak ada orang ambil gambar. Dia akan jadi tak benda macam tu? Dia mungkin jadi tapi taklah semudah macam. Tuan-tuan faham tak faham saya cerita ni? Sebab dia ada jalan tu, dia ada jalan untuk cetus riak tu. Maka kalau ada jalan tu tuan-tuan tak tepi dulu, tak tepi. Jangan tak payah duk. Kalau ada kuat hati mampu untuk ikut, silakan. Tak ada masalah apa. Yang takut kalau hati kita ni lemah, satgi mudah terjebak dengan riak. Benda, jalan-jalan yang boleh mencetus riak dalam hati, ambil tak luar. Jalan-jalan yang boleh mencetuskan kita ni jadi takabur, ambil tak kat luar. Bila kita bawa keluar tu, hati kita kosong. Nak kena isi dengan apa? Nak kena isi balik dengan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kelakuan yang dipuji. Seperti apa? Sabar dan merendah diri. Nak kena didik diri ni jadi apa? Sabar. Sabar ni tuan-tuan, benda mudah cakap, susah nak buat. Itulah sabar. Kalau bahasa Arab ataupun tulis Jawi 3 huruf je, sod bara je. Tapi nak buat dia sangat susah. Sama sabar. Kadang mulut kata sabar tapi hati tak boleh sabar. Macam mana hang? Tak apa aku sabar. Lah hati dia merontak. Sabar. Yang kedua merendah diri. Belajar merendah diri tuan-tuan. Belajar merendah diri. Tak payah duk sombong. Jangan duk sombong dengan orang. Tuan-tuan suka tak kalau orang duk cakap besar dengan kita? Sembang tinggi-tinggi, ini sembang tak etuh punya. Hang beli handphone tu kat mana tu? Beli kat tu. Berapa hang beli tu? 2,000. Mahal. Hang tak beritahu kat aku. Kalau tidak aku beli murah pada tu. Kereta tu beli mana tu? Beli tu. Baru beli tu. Berapa hang beli tu? 120. Mahal. Apa tak beritahu kat aku? Aku dah kira bagus memang tu kereta. Kita kalau jumpa dia tu dalam sakit hati dia gerak.
Sembang dia semua semua hebat. Hang terani je. Apa dah. Ada orang macam tu kan. Kita kalau jumpa ada kita sakit hati. Gerak. Kalau kita sakit hati jumpa orang macam tu, macam itulah orang sakit hati kalau kita panggil lagu tu. Apa maknanya? Biar merendah diri tak apa. Sekali-sekali pergi cuci tandas tu bagi perendah diri kita. Lu sombong sangat. Mai sembahyang tarawih. Salih ala Syekh Muhammad. Tuan-tuan. Waktu lepas mayang isyak, mayang sunat sambil tunggu orang nak sembahyang tarawih lagi, keluar saat pi kat depan tu susun selipar orang tu bagi elok. Siapa? Pengarah syarikat. Title apa? Datuk Seri. Salih ala Syekh Muhammad. Duk buat apa? Tu susun selipar kat depan. Tak payah tunjuk kat orang, tak payah tunjuk kat orang. Jadi dia buat live video pula. Live. Kita ni walaupun begini kena perendah diri kita sampai dusun. Tak payahlah cerita kat orang. Tak macam mana. Pi masuk tandas tu cuci bilik air. Saya teringat kisah seorang sahabat dia cerita waktu dia pergi ziarah Tok Guru Ni Aziz. Bukan, ada cerita ada seorang tu pergi ziarah Tok Guru Ni Aziz dulu almarhum. Malam tu sampai lewat malam, sampai dekat Pulau Melaka tu dah pukul 3-4 pagi lagu tu lah dia kata. Dia pun tak pergi mana, dia terus duduk kat masjid lah, tunggu sementara nak subuh sambil duduk qiyam mulai kat masjid. Dekat-dekat dengan subuh dia kata dia dengar bunyi ada orang duduk bersih tandas. Dia pun masuk kat tandas. Salih Syekh Muhammad, dia tengok Tok Guru duduk cuci tandas. Tok Guru sendiri duduk cuci tandas. Salih ala Syekh Muhammad. Betul? Kita bersiapa? Tak ada tu siap ke awak yang Tok Guru duduk pergi cuci tandas. Dia pun rasa segan macam dia pun nak pergi tolong. Dia kata tak bagi saya buat. Dan Salih Syekh Muhammad, kita pasal apa yang Tok Guru buat ni? Dia kata, saya ni apa orang tak panggil saya? Saya ni apa orang tak panggil saya? Orang panggil saya Tok Guru. Ni kira ranking tinggi-tinggi di antara ulama ni panggil Tok Guru lah. Saya cuma orang panggil saya Datuk Seri Setia Bentara apa? Bukan sekat Datuk. Datuk Seri Setia Bentara Setia. Bukan main punya panjang. Bukan sekat Datuk ya. Saya cuma orang julang saya ni menteri besar tempat ni, orang nombor 1 dalam negeri ni. Semua kedudukan dan kemuliaan di mata manusia semua ada pada saya. Dia boleh membuatkan saya jadi orang yang sangat takabur. Saya nak patahkan takabur tu. Ni tempat saya ni, cuci tandas ya. Saya cuma tempat duduk saya ni, cuci tandas ya. Dia kata. Orang pandang saya pergi tinggi mana pun tak apa. Tempat duduk saya sebenarnya, ni cuci tandas ya. Ni lah selayak saya ni. Kan? Kita tak ada jawatan tu pun, tapi sembang kemas tinggi, tuan-tuan besar kita. Tak payahlah, perendah diri. Saya duduk sombong dengan orang. Orang tak sombong ni tuan-tuan, semua orang sayang. Semua orang doa baik-baik kat kita. Orang sombong semua orang doa tak elok. Allahumma salli ala sayyidina dan salli ala sayyidina. Maka pasal apa kita kena buat macam ni? Pasal apa kena buang semua sifat-sifat tercela ni dan isi dengan kebaikan ni? Pasal apa? Yang pertama, kata pengarang kitab ni, Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili, kitab Penawar Bagi Hati, dia sebut atas kerana beberapa perkara. Yang pertama, kerana firman Allah Ta'ala, salli ala sayyidina Muhammad, wallahu ya'lamu ma fi qulubihim. Artinya, dan Allah Ta'ala mengetahui ia akan barang yang di dalam jantung kamu itu. Surah Al-Ahzab ayat ke-51. Salli ala sayyidina. Maka hendaklah kita takut daripada mengetahui Allah Ta'ala akan pada jantung kita itu akan kejahatan. Dia kata Allah tahu apa yang duduk dalam hati kita ni. Allah tahu semua apa yang dalam hati kita kan.
Kita ni duduk depan orang pandang elok aja semua. Tuan-tuan boleh lepas mayang zuhur duduk bersila dekat dalam masjid ni, tuan-tuan sekalian, ni kira grade A punya orang lah ni. Grade A dah. Tuan-tuan boleh main masjid semayang berjemaah grade A dah tu. Satgi ada ustaz mai pula, tuan-tuan tunggu pula grade A plus. Ustaz mai lambat, dia tunggu lagi A++. Bukan main lah tuan-tuan, subhanallah. Ada orang nak kata yang tak elok kat kita. Tak ada. Kena ada haji tu. Haji ni AA punya, orang ahli syurga punya. Tahu pasal apa orang kata kita macam tu? Pasal orang tak tahu sebenarnya apa kita duk buat. Allah tutup aib kita. Tapi Allah tahu tak? Allah tahu. Ni tuan-tuan duduk kat dalam ni, apa yang ada dalam hati tuan-tuan, Allah tahu. Saya Muhammad. Waktu dalam sebuah dia kursi cerita pekat duk beratok nak masuk syurga. Pekat duk beratok nak masuk syurga ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Lalu Allah kata, orang ni masuk syurga, orang ni masuk neraka, orang ni masuk syurga, orang ni masuk syurga, orang ni masuk neraka. Nabi kata, malaikat kata, ya Allah, pasal apa kau ni masuk neraka? Kami bersaksi kebaikan yang dia buat. Kami catat kebaikan-kebaikan apa yang dia buat. Ni, dekat catatan kami ni semua dia buat baik ni. Kata Allah, malaikat, kamu hanya menyaksikan apa yang mereka perbuat. Tapi aku melihat apa yang ada dalam hati dia. Malaikat pun tak tahu. Nabi sebut, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucap 2 kalimah syahadah. Mereka mendirikan sembahyang, mereka mengeluarkan zakat. Apabila mereka melakukan demikian, maka terpeliharalah darah mereka dan harta benda mereka, kecuali dengan hak-hak Islam. Adapun apa yang ada dalam hati mereka, itu mereka dengan Allah. Nabi kata orang tu nampak mengucap, dia semayang, dia zakat, dia buat tanggungjawab, dah selesai dengan aku, dia tu orang Islam. Tapi apa yang dalam hati dia dengan Allah. Sebab tak ada siapa pun tahu apa yang ada dalam hati manusia. Tuan-tuan, dalam hati kita macam-macam kita niat. Macam-macam ada dalam hati kita. Allah tak pernah tak tahu apa yang ada dalam hati kita ni. Jangan main-main tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma salli. Sebab tu kena jaga hati selalu. Tak maulah doa dalam hati-hati kita benda-benda yang tak elok, benda yang jahat. Allahumma salli. Yang kedua, pasal apa nak kena jaga hati kita ni tuan-tuan? Sebab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala tiada menilik ia kepada segala rupa engkau dan segala badan kamu, dan hanya sahanya menilik ia kepada segala jantung kamu, maka jantung itu tempat tilik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum, wa asyara bi asabihi ila sadrihi. Abu Hurairah meriwayatkan Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh badan kamu dan juga tidak melihat kepada rupa paras kamu, tetapi dia melihat kepada jantung hati kamu. Baginda menunjukkan jarinya ke arah dadanya. Dalam sebuah hadis yang lain, hadis Muslim tadi, Nabi SAW menyebutkan, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa paras kamu maupun harta benda kamu, tapi dia melihat kepada jantung hati dan amalan kamu. Allah Rabbi, tuan-tuan, saya ingat tu hadis tu elok. Allah tak tengok rupa parah kita lagu mana. Allah tak tengok harta kita banyak mana.
Allah tak tengok kelakuan kita tu terang mana. Allah nak tengok hati kita tu lagu mana. Sebab tu pengarang kita kata, maka tiada patut bagi kita menghiasi muka kita yang ia tempat telik manusia, dan kita biarkan jantung kita kotor, berlumur dengan segala sifat kecelaan yang ia tempat telik bagi Tuhan kita. Bahkan sayugia bagi yang berakal membersihkan jantungnya dan menghiasinya lebih bersangatan daripada membersihkan dan menghiasi mukanya. Dan dia kata apa? Sayyidina Muhammad, maka patut kita buat apa ni? Bukan patut duk menghiaskan pada zahir pandangan ni, tempat telik manusia. Muka jaga elok, pakaian cantik elok, tapi biar hati penuh dengan kekotoran. Seorang ulama kata, aku pelik manusia ni, sibuk menghiaskan wajahnya tempat pandang manusia, tetapi membiarkan kotor hati tempat pandang Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Hati tak jaga, muka punya duk perelok, tapi hati tak pernah duk perelok nak jaga. Allahu Rabbi. Maka jelas dekat kita tuan-tuan, hati ni tempat yang Allah nilai. Maka tak patut saja kita duk hiaskan wajah kita. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, tempat manusia duk tengok, sedangkan kita biar jantung kita ni ataupun hati kita ni kotor dan dipenuhi dengan sifat yang tercela. Bagi orang yang berakal, dia berusaha untuk membersihkan dan menghiasi jantungnya lebih daripada membersihkan mukanya sendiri. Tuan-tuan jaga hati, tuan-tuan perelok hati, nescaya wajah dan tubuh badan tuan-tuan juga akan jadi elok. Perelok hati. Kalau hati kita bersih, takkan kita nak biar tubuh badan kita dalam keadaan yang comot dan kotor. Allah suka kalau orang duduk dalam keadaan comot dan kotor? Tak. Kullukum da'i, setiap daripada kita ni da'i tuan-tuan. Man qala la ilaha illallah fahuwa da'i. Siapa yang mengucap dua kalimah syahadah, maka dia adalah da'i. Da'i ni apa? Tugas dia ajak orang kepada agama Allah, ajak orang kepada Allah. Bila kita tahu bahawa tugas kita untuk ajak orang kepada Allah, patut tak kita cakap yang kasar-kasar, maki hamun orang, suka fitnah orang? Patut tak? Tak. Dia bukan mendekatkan orang kepada Allah, dia menjauhkan orang daripada Allah. Maka dia tak patut buat macam tu. Patut tak kalau orang nak ajak orang dekat dengan Allah, pakai bajunya bau busuk hangit, janggutnya tak terjaga berserabut, rambutnya kusut masai, giginya tak dibersihkan? Patut tak orang yang nak ajak pada Allah, yang cantik dan suka kepada kecantikan dengan berpakaian macam tu? Tak patut. Maka dia akan perelokkan tubuh badan dia, sebab impression kepada orang yang nak dekat dengan agama bila dia melihat satu benda yang cantik. Lepas tu Nabi SAW bila nak keluar rumah, Nabi akan tanya isteri dia, macam mana abang ini, pakaian abang ini? Cantik abang, tak ada orang yang lebih cantik melainkan daripada Rasulullah SAW. Pasal apa? Pasal Nabi nak jaga impression. Nabi nak bawa satu produk dia nama Islam. Maka dia akan terhasil daripada hati yang bersih. Dan bukan sekat tu, wataknya jadi watak yang sangat mulia dan akhlak yang sangat baik. Sebab dia tahu dia tak boleh cakap kasar, dia tahu dia tak boleh nak sombong diri, dia tahu dia kena perendah diri dia, dia tahu dia kena bercakap dengan bahasa-bahasa yang baik. Maka dia tahu bahawa dia kena berakhlak dengan akhlak yang mulia, sebab dia akan mendekatkan manusia kepada Allah. Faham tak ni? Sebab tu kalau kita jaga hati kita dengan elok, maka akhlak kita juga akan jadi elok, tubuh badan kita juga akan jadi cantik. Tapi kalau kita jaga wajah kita jadi cantik, jaga pakaian kita cantik, tapi hati kita tak cantik, maka dia tak akan sampai kepada sifat kesempurnaan insan sebagaimana yang Allah nak daripada kita. Allahumma salli ala Muhammad. Dan berikutnya yang ketiga, yang ni pun penting. Dan ketiga, bahwasanya jantung itu raja bagi segala anggota, dan segala anggota itu mengikut ia akan perintah rajanya. Dan apabila baik jantung itu, nescaya baik segala anggota, dan apabila jahat ia, nescaya jahat segala anggota. Sabda Nabi SAW, inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahul jasadul kulluh
wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wahyil qalb. Artinya bahwasanya ada dalam tubuh itu sepotong daging, apabila baik ia nescaya baik oleh tubuh itu semuanya, dan apabila binasa ia maka nescaya binasa ia oleh tubuh itu semuanya juga. Jaga-jaga, dan iaitulah jantung ataupun hati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni cerita tentang apa tuan-tuan? Sallallahu alaihi wasallam, tentang dekat tubuh badan kita ni ada seketui daging. Kalau elok daging ni maka eloklah seluruh tubuhnya. Kalau buruk daging ni maka buruklah seluruh tubuh. Itu adalah hati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila baik jantung itu sebab bagi baik segala anggota, nescaya wajib atas kita bersungguh-sungguh pada memperbaikinya dan memeliharanya daripada segala kebinasaan. Dia sebut semua. Raja jantung ni, raja. Lepas tu tuan-tuan, ada orang kata apa? Walaupun saya tak semayang, tapi hati saya baik. Bohong. Cakap lembut-lembut sikit lah bulan-bulan puasa ni. Bohong Walaupun saya tak pakai tudung, tak tutup aurat, tapi hati saya baik. Bohong. Kalau hati baik, dia akan tutup aurat. Perempuan yang baik, sallallahu alaihi Muhammad, dia mesti menutup aurat. Perempuan yang menutup aurat belum tentu baik. Ulang balik. Perempuan yang menutup aurat belum tentu baik. Tetapi perempuan yang baik sudah pasti menutup aurat. Betul tak tu? Sallallahu alaihi Muhammad. Lelaki yang pi ke masjid belum tentu baik. Tetapi lelaki yang baik sudah pasti pi ke masjid. Itulah lebih kurang. Aduh, saya tak tengok sangat. Allah, Ustaz tengok tu. Saya geram kat tadi tuan-tuan. Ada seorang tu pakai ketayak, masuk ke pasar raya, tak pakai mask. Lepas tu bila orang tegur dia melenting, dia marah. Dia tendang, dia maki hamun orang tu. Lepas tu ada seorang tu, dia ambil, dia post dekat dalam Facebook dia. Dia ni orang-orang yang jenis macam tak suka sangat, tak berkenan sangat orang duk pakai kopiah-kopiah ni. Saya sebut. Jenis kopiah bukan sunnah ni disebut. Ni pakaian Arab disebut. Dia kata apa? Tengok, pakai kopiah, pakai serban. Saya Muhammad, ada janggut. Habis buat perangai tak elok. Janganlah salahkan kopiah dan janggut tu. Betul tak ni? Orang pakai kopiah belum tentu baik tuan-tuan. Ni kita duduk kat depan ni pakai kopiah bukan main lagi tuan-tuan. 3 lapis kopiah pakai. Baik ke? Soleh sungguh tengah hari ni, tanya pun tak angguk. Mau khusyuk. Duduk alam lain apa? Baik ke? Tak baik. Betul yang pakai kopiah tu pasal apa? Sebab duk belajar jadi baik. Dia tahu buah kopiah atas kepala dia, dia tak telajak nak buat benda tak elok sebab dia tahu kopiah atas kepala dia. Tapi baik ke? Dah. Pasal tak baik itulah yang buah kopiah atas kepala tu. Betul ke saya sebut tu? Kata betul ke? Betul ya tuan-tuan. Ni yang pakai lagu ni bukan sebab saya gerak tuan ni. Pakai macam ni bukan sebab nak tunjuk alim, dak sebab tak baik. Sebab tak baik. Tu yang bos serban ni takkan nak pergi karaoke kot. Nak pergi karaoke kot, simpan serban dalam poket. Ni lah. Nak tengok benda tak elok, serban atas kepala kot. Tapi ada orang yang pakai lagu tu tak terkawal dia. Dia buat juga. Jangan salahkan serban tu. Salahkan perangai dia. Ada orang yang pakai serban tapi dia tak baik. Tapi orang baik berusaha untuk jadi baik dengan memakai pakaian-pakaian baik ni. Allahumma salli alaihi wa sallam. Fitnah. Tu kadang-kadang tuan-tuan saya Muhammad. Sebab tu jaga hati. Jaga tang ni sungguh-sungguh ni. Yang ni lah nak kena jaga sungguh-sungguh. Jaga yang ni elok semua tuan. Lepas tu orang panggil kita ni panggil dengan hati. Salih alaihi Muhammad itu. Siapa dia tu? Dia tu orang baik hati, suka tolong orang. Hati baik.
Tengok perangai tu, busuk hati, suka khianat ke orang. Hati kau yang kena. Padahal yang khianat tu tangan dia. Lihat. Dia tu perangai hati teruk. Pasal apa? Suka maki hamun orang. Semua padahal maki hamun tu mulut, tapi kata kat hati. Pasal kita adalah hati kita kan. Yang keempat, bahwasanya jantung itu tempat taruh bagi segala sifat kepujian seperti iman dan makrifah dan tawakal dan redha dan pengetahuan. Maka patut sangat bagi penaruhan yang seperti ini bahawa dipelihara akan dia daripada segala kelakuan dan cela dan dijaga daripada seteru iaitu syaitan. Jantung ni tuan-tuan tempat parking, tempat nak letak sifat terpuji, tempat nak letak iman, tempat nak letak makrifah, yakni pengenalan kepada Allah, tempat nak letak tawakal, tempat nak letak redha, tempat letak ilmu pengetahuan. Kereta kita punya cantik merelap baru beli, baru keluar kedai polish, merelap berkilat. Tengok-tengok tempat parking itu tuan-tuan, ada tag anjing, ada tag kucing, dengan tepi ada rebah, duri, pokok. Tuan-tuan rasa tuan-tuan nak pergi parking tu tak? Kalau tuan-tuan pergi parking itu, sagi tayar lagi lekat tag tu, sagi ke dinding kena calak apa semua sebagainya. Ada duri, sagi kena pancit tayar lah apa semua, sagi ada budak main lempak batu, rosak apa semua. Tuan-tuan nak parking tak tu? Tuan-tuan nak pergi beli kedai, nak pergi kedai nasi kandar, lepas tu duduk parking tak tahu hala, sagi dia pergi lempak kat dia pada cerita bawah ni. Dia nak pergi beli nasi kandar, budak beratok daripada pukul berapa? Pukul 4, 3, 4 petang beratok lah. Ada tempat dia tak bagi parking. Dia pergi parking tu, kawan pergi pelepas daripada atas tu. Ni, daripada flat atas tu, bau buah apa tu, pam je tu atas kereta apa semua. Lepas tu balik duk bara sikit hati. Siapa tu pergi parking tu? Benar Syed? Jadi kalau kita ada kereta yang cantik, ada kereta yang elok apa semua sebagainya, tuan-tuan sanggup pergi bayar valet lebih tak apa, RM20, RM30, asalkan dapat parking tempat zon, orang tak pergi duduk senerih kereta-kereta, tak pergi apa semua sebagainya. Nak pergi letak satu tempat iman pada Allah, nak pergi letak makrifah pada Allah, nak pergi letak tawakal pada Allah, nak pergi letak ilmu pengetahuan, tapak dia parking dalam hati, bagi clear parking tu, cuci bagi bersih, berkilat, maka semuanya akan duduk dalam keadaan sempurna. Kalau benda elok pergi letak, benda elok pergi letak tempat tak elok, maka tuan-tuan jumpa satu bekas. Bekas ni jumpa dalam longkang belakang rumah. Cawan atau mangkuk. Mangkuk ni jumpa dalam longkang belakang rumah, penuh dengan selut. Mai air jernih elok, air mineral water. Tuang masuk dalam tu, boleh minum tak? Tak boleh minum. Pasal apa? Kotor. Ayak yang buat main tadi ayak jernih elok. Memang ayak tu jernih elok, tapi pituang dalam bekas kotor. Maka dia jadi apa? Jadi kotor lah. Tapak hati kita tu lagu tu lah tuan-tuan. Iman tu bersih elok, ilmu tu bersih elok, makrifah tu bersih elok, ibadat tu bersih elok, tapi pi letak dalam bekas yang kotor, dia jadi apa? Tu yang dia meria, tu yang dia jadi takabur, tu jadi sum'ah, tu yang tak dapat khusyuk, tu yang hilang kelazatan. Pasal apa? Pasal tapak tu kotor. Nak bagi elok lagu mana? Ambil yang kotor tadi, bawa pi dekat tempat tu, tempat basuh pinggan tu, ambil sabun, basuh tonyoh elok-elok sebagainya, rendam apa semua, cuci bagi bersih, berkilat, mai pilah ayat apa pun hantuan dia akan jadi elok. Itulah tapak hati kita ni, kena bagi perkemas elok-elok. Dan yang kelima, Saudara Semat, yang terakhir, bahwasanya jantung itu tempat ilham daripada malaikat dan tempat was-was bagi syaitan, dan lagi jantung itu tempat berperang akal dan hawa nafsu. Maka akal itu menyeru ia kepada kebajikan dan hawa nafsu itu menyeru ia kepada kejahatan. Maka sayugia bahwasanya tiada dilalaikan daripadanya sallallahu alaihi Muhammad. Tambahan lagi bahwasanya kesalahan jantung itu lebih besar, sekurang-kurangnya keras ia daripada menerima pengejaran sallallahu alaihi Muhammad, dan kesudahannya kafir. Dia kata jantung kita ni ataupun hati kita tuan-tuan tempat terima ilham daripada malaikat dan tempat mai was-was daripada syaitan, tempat perang di antara iman dan syaitan, tempat perang. Tengok dia cenderung ke mana? Kalau tampak perang tu dia cenderung belah musuh, musuh lah akan mudah menang.
Kalau tapak tu dia cenderung belah geng baik, maka geng baiklah akan menang. Jantung kita ni tempat perang di antara akal dengan hawa nafsu, akal dengan syaitan. Maka tang mana kecenderungan itu, maka boleh menyebabkan kemenangan bagi satu-satu pihak. Maka tuan-tuan, perelokkan salih ala Muhammad tapak kepada peperangan itu supaya kecenderungan kemenangannya duduk pada sisi salih ala Muhammad akal ataupun ilham daripada malaikat, insya-Allah. Cukup sekadar tu tuan-tuan, salih ala Muhammad. Kita akan sambung lagi perbincangan kita, dan ketahui olehmu bahwasanya segala kelakuan yang dicela itu bagi salih ala Muhammad banyak, dia kata, akan tetapi hamba sebutkan di sini 10 perkara pada 10 bab, kerana 10 itu asal bagi semuanya. Dia akan cerita 10 benda salih ala Muhammad yang terzahir salih ala Muhammad daripada kelakuan hati ini, insya-Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat kepada kita. Saya minta ampun, minta maaf salah silap. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan, dekat belakang situ ada tabung untuk pembelian tanah, pembangunan dan pengurusan Ma'had Darul Faizin Cawangan Melaka. InsyaAllah tuan-tuan sedekahlah sekadar termampu, insyaAllah. Nah, proses bangunan dia, bangunan masjid dan bangunan asrama pelajar dah 50% lah siap, insyaAllah. Yang untuk bangunan warga mas, rumah warga mas dan rumah guru dan kaki tangan belum kita bangunkan lagi, tapi kita dah beli tanah lah, insyaAllah. Tuan-tuan, kos keseluruhan kita 4.5 juta. 4.5 juta. Kita dah alhamdulillah berjaya collect 2 juta, ada 2.5 juta lagi yang sedang kita usahakan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada tuan-tuan kelapangan rezeki untuk tuan-tuan bersedekah, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa taala a'lam.